Assalamualaikum dan salam hormat. Kita bertemu lagi dalam MG Flash 20 Ogos bersama saya Kalis Kadir. Kita ke berita utama. Dasar kerajaan dan kejayaan pelaksanaannya perlu diperjelaskan kepada rakyat supaya tidak keliru dengan fitnah dan kempen anti kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, program seperti Jom Masuk Kampung antara platform sangat baik untuk membuat penerangan selain merapatkan silaturahim penduduk selari dengan aspirasi keluarga Malaysia. Ketika berucap merasmikan program Jom Masuk Kampung dan Hari Potensi Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS Daerah Bera 2022 di Felda Triang 3, Pahang, beliau berkata banyak dasar diumumkan kerajaan dan kejayaan yang dicapai. Tetapi apabila ia tidak dijelaskan, rakyat terkeliru. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri, mereka tidak boleh dipersalahkan kerana tidak sampai maklumat. Program Jom Masuk Kampung dan Hari Potensi Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS berlangsung selama 3 hari, telah bermula pada 18 Ogos lepas. Ia antara lain mengandungi penganjuran pelbagai aktiviti melibatkan penyertaan agensi kerajaan dan masyarakat setempat seperti hebahan program kerajaan, gotong royong, ceramah agama, pertandingan sukan dan ziarah kasih. Kos penganjuran Pilihan Raya Umum PRU ke-15 yang perlu diadakan sebelum Julai tahun depan dijangka mencecah lebih 1 bilion ringgit. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh berkata, peningkatan itu disebab jumlah pemilih baharu selepas pelaksanaan had umur mengundi 18 tahun antaranya menjadi faktor. Menurutnya, pendaftaran pemilih secara automatik yang dikuatkuasakan sejak Disember tahun lalu turut menyumbang kepada pertambahan pengundi. Susulan itu, ia menyebabkan berlaku pertambahan pusat dan saluran mengundi selain petugas pilihan raya yang lebih ramai diperlukan. Jelas beliau, kos kali ini adalah 2 kali ganda lebih tinggi berbanding PRU 14 yang hanya membelanjakan 500 juta ringgit, iaitu peningkatan 100 juta ringgit daripada PRU 13. Tambah Tan Sri Abdul Ghani, pihaknya sedang menjalankan kajian mengenai kebolehpercayaan melaksanakan pilihan raya secara elektronik di negara ini dan hasil laporan akan dimaklumkan kelak. Dalam pada itu katanya, SPR kini meningkatkan kerjasama dengan pelbagai agensi kerajaan bagi memberikan pendedahan demokrasi kepada golongan muda. Dianggarkan 7.8 juta pengundi baharu boleh mengundi pada PRU nanti, termasuk 3.8 juta mewakili golongan muda berusia 18 tahun. PAS mengesahkan usul memutuskan hubungan dengan UMNO melalui Muafakat Nasional tidak diterima daripada mana-mana perwakilan daripada keseluruhan 197 kawasan di seluruh negara untuk dibahaskan pada Muktamar PAS kali ke-68. Setiausaha Agungnya Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata hanya terdapat beberapa perkara dibangkitkan mengenai hubungan di dalam namun ianya tidak lebih daripada penekanan atau fokus terhadap memperkasakan penyatuan ummah. Beliau turut memaklumkan pihak jabatan kuasa pengurusan Muktamar PAS ke-68 yang dipengerusikannya masih belum memutamatkan mana-mana usul yang diterima tanpa bahas atau diterima untuk dibahaskan. Mengulas mengenai kerjasama Datuk Seri Taqiyuddin menegaskan bahawa pendirian yang diambil PAS amat jelas di mana penyatuan ummah tidak terhad kepada parti itu dan UMNO sahaja, memandangkan ada parti lain yang mempunyai peranan yang sama. Beliau berkata demikian ketika sidang media selepas melakukan tinjauan persiapan Muktamar ke-68 di Kompleks PAS Kedah, Kota Sarangsebut pada Jumaat malam. Muktamar PAS kali ke-68 akan berlangsung selama 4 hari bermula 1 sehingga 4 September depan di Kompleks PAS Kedah, Kota Sarangsebut. Mayat wanita berusia 68 tahun ditemui di Tasik Perdana Taman Botani, Kuala Lumpur hari ini. Komandan Operasi Kanan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kuala Lumpur, Mazuri Mat Zain berkata, Pusat Gerakan Operasi JBPM Kuala Lumpur menerima panggilan kecemasan melalui talian MERS 999 pada jam 9.39 pagi, seterusnya menghantar jentera ke tempat kejadian.
Dalam kenyataannya, beliau memaklumkan 7 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Jalan Hang Tuah bersama Jentera Fire Rescue Tender FRT bergegas ke lokasi. Menurut beliau, sebaik tiba di lokasi, pihaknya telah diminta untuk mengambil dan menaikkan mayat yang berada di dalam tasik dengan anggaran jarak 3 meter dari tebing. Ia kemudian diserahkan kepada polis serta paramedik di lokasi untuk diperiksa. Malaysia Gazette MG menerima anugerah khas Majlis Persatuan Pentadbir Universiti Awam Malaysia MASTI 2022 yang diadakan di Johor Bahru hari ini. Anugerah disampaikan Naib Chancellor Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Dato' Dr. Ahmad Fauzi Ismail kepada Wakil Editor MG, Ainul Asnira Ahsan. Anugerah khas MASTI diberikan bersempena sambutan Hari Pentadbir Universiti Awam kali keempat. Presiden MASTI, Raja Shah Erman Raja Arifin berkata, ia adalah pengiktirafan terhadap liputan media massa yang menyokong matlamat organisasi berkenaan. Malaysia Gazette yang sentiasa melaporkan berita intelektual membabitkan kumpulan pegawai takbir dan ikhtisas di seluruh Universiti Awam menjadi kunci anugerah hari ini. Ia memberikan pendedahan kepada orang ramai tentang sumbangan para pentadbir dalam usaha merealisasikan visi universiti, pendidikan tinggi dan falsafah pendidikan negara. Kita ke perkembangan di Asia Barat. Seorang lagi penduduk Palestin menjadi korban keganasan Israel di tebing barat. Salah Taufik Sawafta, 59 tahun, yang sebelum ini ditembak pada awal pagi Jumaat ketika berjalan pulang dari menunai solat subuh, meninggal dunia akibat kecederaan di kepala. Rakaman litar tertutup menunjukkan detik-detik akhir kejadian ketika mangsa berada di luar sebuah kedai runcit di Tubas. Menurut Kementerian Kesihatan Palestin dan ahli keluarga mangsa, lelaki itu dipercayai ditembak oleh tentera Israel. Sementara itu, pihak tentera menafikannya dengan mendakwa mangsa mungkin terkena tembakan daripada pejuang Palestin semasa pertempuran yang berlaku ketika serbuan. Dalam kenyataannya, rejim Zionis mendakwa sekumpulan lelaki bersenjata telah melempar bom api dan melepaskan tembakan ke arah anggotanya yang berada berhampiran. Berita itu tadi mengakhiri MG Flash buat masa ini. Kekal setia bersama Malaysia Gazette untuk mengikuti pelbagai berita terkini di media sosial atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Jangan lupa janji temu kita dalam MG Flash 7 malam nanti. Saya Khalis Kadir. Assalamualaikum dan salam hormat.